keputusan siasatan dalaman. Tak ada keputusan pun. Awas kali bang. Tak ada keputusan pun. Surat pada tarikh 21 April, jahatnya. Baru dapat hari ni. So yang lain semua, ni semuanya dalam tuduhan dia lah, 1 hingga berapa keping ya. Dalam tuduhan okey. Tunjuk keputusan. Ni utusan daripada utusan ya. Utusan. Oh, nampak muka. Nampak betul. Okey. Aku ni rabun jauh sebenarnya. Dekat dia tak nampak apa-apa, tak boleh baca. Ambil. Makan lah. Okey baca yang 3 paragraf terakhir je lah. Setelah mengambil kira faktor-faktor yang dikemukakan semasa siasatan dalaman yang dijalankan pada 17 Januari 2011, 25 Januari 2011, 9 Februari 2011, 21 Februari 2011, 1 Mac 2011, panjangnya. 10 Mac 2011, 21 Mac 2011, 30 Mac 2011, 14 April 2011 di Pusat Latihan Utusan Lot 184 Action 92, Jalan 5 melalui John Sauslin, Kuala Lumpur. Okey. Setelah mengambil kira faktor-faktor yang dikemukakan semasa siasatan dalaman dijalankan serta keadaan sekeliling tuduhan tersebut, syarikat tak ada pilihan lain melainkan membuat keputusan tuan dibuang kerja serta-merta. Yo, dahsyat. Tak edit dah jadi editor. Makan lagi tu. So, dibuang kerja serta-merta surat ni 21 April, mana saya telah dibuang kerja 21 April lepas. 2 minggu. 2 minggu dah. Maknanya baru dapat surat ni daripada pengurusi. Maknanya dia, mengapa dia tak hantar ke rumah, tak tahu. Itu yang pelik lah. Tu dia cakap tuan boleh membuat rayuan kepada pengarah eksekutif kumpulan berhubung dengan hukuman yang dilakukan dalam tempoh 14 hari ditulis ni. 14 hari mana? Sign oleh. Lepas tu dia cakap tuan diminta memulangkan kembali harta benda syarikat yang terdapat dalam simpanan tuan termasuk pas kerja tak ada. Buku serta kad perubatan dah lama tak pakai. Dan lain-lain kepada Ketua Jabatan Kelas Segera. Okey, yang ditangani oleh Pengurus Besar Sumber Manusia Muhammad Nazlan Osman. Itu je lah. Tak ada kerja lah. So, gini lah. Mana keputusan ni memang jelas membuktikan bahawa satu, apa cakap, kalau kita memperjuangkan sesuatu yang positif, yang untuk kebebasan media, inilah risiko yang terpaksa ditanggung oleh mana-mana wartawan. So masuk ni sekarang ni mana 3 orang telah dibuang daripada utusan Malaysia, iaitu satu saudara Yazid apa? Datuk Yazid semasa tahun 1982, lalu Amran Ahmad pada 1999, 2009, dan sekarang ni tugas saya pula dibuang kerja oleh utusan Malaysia. So maknanya kalau kita bersuara lantang sikit kaitan dengan kebebasan media, so inilah yang akan berlaku. So tapi perkara ni satu saya nak katakan bahawa ianya bukan satu full stop ataupun tanda nota kepada perjuangan saya untuk melihat kebebasan media di negara kita. Maknanya inilah perjalanan fasa kedua bagi kebebasan media. Maknanya kita cuba akan lebih agresif daripada sekarang ni untuk memperlihatkan agar media tu dapat dibebaskan dan menjadi satu industri yang bukan setakat membantu wartawan dan industri, tetapi bagi menyumbang keluaran KDNK negara. Sekarang ni media ni, kalau di UK dengan US, media tu merupakan penyumbang atau penyumbang ketiga keempat terbesar dalam orang punya KDNK. Tapi di Malaysia ni sebab industri terlampau tertutup sangat, mana tak dapat menyumbang pada keluaran negara-negara. Jadi tujuan saya memperjuangkan ni bukan setakat untuk melihat media itu bebas, tetapi untuk membantu negara sebagai penyumbang kepada KDNK negara kita. Sebab itu tujuan utamanya. So walaupun saya dibuang kerja, tapi perjuangan saya sebagai dalam kebebasan media tak akan berterusan. Saya harap kawan-kawan dapat terus bersama untuk sama-sama saya untuk memperjuangkan perkara ini lagi. So ni bukan sesuatu yang mengejutkan lah. So rancangan seterusnya kena bincang dengan kawan-kawan lah kot. Makan
makan lagi. Makan lagi. Tak ada so perjuangan sebenarnya kalau sekarang mana saya dah memulakan langkah untuk memperjuangkan media ni. So kita akan terus memperjuangkan media lah. Itu je lah dia yang sebenarnya. Lain tak ada. Tak ada agenda politik, tak ada agenda untuk menghentak government, cuma kita nak membebaskan media ni daripada agar media ini bebas supaya kita dapat beroperasi dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, supaya dia jadi sesuatu orang yang boleh dipercayai oleh orang ramai. Yang itu tujuan kita sebenarnya. Mesyuarat Exco lepas kita dah buat keputusan bahawa kita akan rujuk pada RTU. So apa keputusan RTU sebenarnya kemudian kita akan challenge dengan mahkamah, atau saya sendiri akan challenge dekat mahkamah ataupun dekat itulah. Bergantung kepada keputusan RTU nanti lah. So tapi kalau ikutkan kes Siswa Agong NUBE Joe Solomon, maksudnya dia masih terus memegang jawatan Siswa Agong sehingga kes dia dibicarakan di mahkamah perusahaan. So berdasarkan kes dia, peguam saya dapatkan nasihat daripada beberapa peguam macam Peter Kandia yang bekas sekarang ni peguam perusahaan juga, dan dia dulu juga salah seorang Exco NUJ. So dia kata saya boleh terus memegang jawatan presiden NUJ. So di mana saya akan berdasarkan prinsip tu kita akan buat macam mana lah keadaan. Sama je. Benda tak ada. Kalau kita betul-betul nak media bebas dekat Malaysia ni, satu cara je cakap PPA kena abolish, wujudkan satu majlis media yang self regulatory, yang mentadbir media tu supaya tidak ada kekongan daripada government, dan diletakkan di atas kuasa parlimen, kemudian baru boleh media tu boleh berfungsi dengan baik.